sejahtera, dalam laporan khas hari ini kami bawakan sorotan mengenai seorang tokoh politik wanita dari negara Guatemala yang pernah mencipta sejarah sebagai naib presiden wanita pertama negara tersebut. Namun akhirnya tercemar dengan pelbagai tuduhan salah laku dan rasuah. Ingrid Rosana Valdete alias dilahirkan pada 13 Mei 1962 di Guatemala City, ibu negara Guatemala. Beliau dibesarkan oleh ibunya, seorang pemilik salon kecantikan dalam sebuah keluarga Katolik yang konservatif. Kehidupan awal Valdete berlatarkan kawasan kelas pekerja dan beliau merupakan anak sulung daripada 3 orang adik-beradik. Pendidikan awal Valdete bermula di Colegio Monte Carmelo dan kemudiannya beliau menyambung pelajaran di El Sagrado Corazón de Jesus, di mana beliau dilatih sebagai guru pendidikan rendah. Namun minatnya dalam dunia media mendorongnya untuk meneruskan pengajian dalam bidang kewartawanan di University San Carlos, Guatemala. Pada tahun 1997, beliau berjaya memperolehi ijazah sarjana muda dalam bidang kewartawanan. Setelah tamat pengajian, beliau memulakan kerjaya sebagai seorang wartawan. Beliau terlibat secara aktif dalam dunia kewartawanan sebelum membuat keputusan untuk terjun ke dunia politik. Beliau menyertai Parti Patriotik Guatemala dan dengan cepat namanya mula dikenali dalam kalangan pemimpin politik negara tersebut. Kemuncak kerjaya politik Rosana Valdete berlaku pada tahun 2012 apabila beliau dilantik sebagai naib presiden wanita pertama Guatemala. Pelantikan ini dianggap satu kejayaan besar buat wanita di negara ini dan Valdete pada waktu itu terlihat sebagai simbol kemajuan dan reformasi politik. Namun segalanya berubah pada tahun 2015 apabila beliau terpaksa meletakkan jawatan selepas didakwa terlibat dalam skandal rasuah besar. Siasatan mendapati beliau menyalahgunakan kuasa dan terlibat dalam pelbagai kegiatan tidak sah semasa memegang jawatan tertinggi negara. Pada tahun 2018, Mahkamah menjatuhkan hukuman penjara selama 15 tahun setengah terhadapnya atas kesalahan rasuah, pengubahan wang haram serta menyalahguna kuasa. Belum pun sempat hukuman itu tamat, pada tahun 2022, beliau menerima hukuman tambahan selama 16 tahun penjara selepas didapati bersalah dalam kes skandal La Línea, iaitu satu sindikat penipuan kastam yang melibatkan kutipan rasuah dan penyelundupan secara terancang. Kini, Rosana Valdete dikenang bukan sahaja sebagai wanita pertama yang menduduki jawatan naib presiden Guatemala, tetapi juga sebagai satu pengajaran kepada pemimpin masa hadapan tentang bahaya menyalahgunakan kuasa dan rasuah dalam pentadbiran negara. Sekian laporan khas daripada saya. Membincangkan kronologi salah satu kes rasuah paling besar yang pernah menggoncang pentadbiran kerajaan Guatemala melibatkan bekas naib presidennya iaitu Rosana Valdete. Kes ini mendapat perhatian antarabangsa kerana membongkar rangkaian jenayah terancang di peringkat tertinggi kerajaan. Pada tahun 2015, 16 April, Pendakwa Raya Guatemala bersama Jawatan Kuasa Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu menentang impunity CCRG telah mendedahkan satu rangkaian penyeludupan besar-besaran dikenali sebagai La Línea. Rangkaian ini didakwa melibatkan pegawai-pegawai tinggi kerajaan yang menerima rasuah untuk membantu pengimport menurunkan cukai dan mengelak cukai kastam. Siasatan awal mensyaki bahawa naib presiden ketika itu Rosana Valdete terlibat dalam rangkaian jenayah tersebut. Pada 8 Mei setelah pendedahan kes tersebut dan tekanan hebat daripada rakyat yang melancarkan protes besar-besaran, Valdete mengumumkan peletakan jawatannya sebagai naib presiden. Tidak lama selepas itu, pada 21 Ogos, Valdete telah ditahan di Istana Presiden. Beliau dituduh atas kesalahan rasuah berat dan jenayah terancang. Penahanannya dianggap sebagai satu langkah penting dalam kempen anti-rasuah negara itu. Pada 2016, tahun berikutnya menyaksikan Valdete menghadapi perbicaraan awal dalam kes cari penari. Pendakwa raya menunjukkan bukti yang mendakwa beliau menyalahgunakan kuasanya untuk mengaut keuntungan haram melalui operasi penyelundupan yang kompleks. Tuduhan turut dikenakan terhadap sekutu rapatnya serta beberapa pegawai kerajaan yang lain.
Kronologi ini tidak berakhir setakat penahanan dan perbicaraan awal sahaja. Berikut adalah perkembangan kes Baldetti dari tahun 2017 hingga 2022 yang terus menambah tekanan kepada sistem keadilan Guatemala. Pada tahun 2017, tuduhan baru difailkan terhadap Baldetti berkaitan projek Proyecto de Restauración del Lago. Projek yang sepatutnya bertujuan memberikan pasir lago di Amatalim itu didakwa telah disalahgunakan oleh Baldetti dan sekutunya untuk mengelakkan dana awam. Baldetti dituduh mengaut jutaan dolar secara haram daripada projek tersebut. Pada tahun 2018, pada Oktober, Mahkamah memutuskan Baldetti bersalah dalam kes Punet. Beliau dijatuhi hukuman penjara selama 15 tahun atas kesalahan termasuk rasuah, pengubahan wang haram dan jenayah terancam. Keputusan ini dianggap sebagai mesej tegas daripada sistem kehakiman Guatemala terhadap pegawai tinggi yang menyalahgunakan kuasa. Pada tahun 2019, Jabatan Kehakiman Amerika Syarikat memfailkan permintaan ekstradisi terhadap Baldetti atas tuduhan pengedaran dadah. Baldetti didakwa bersubahat dengan katil dadah untuk menyudut dadah ke Amerika Syarikat dari Amerika Tengah ketika memegang jawatan kerajaan. Ini menambah lagi sirih dakwaan jenayah berat ke atasnya. Pada tahun 2022, kes pemilihan tasik dibicarakan di Mahkamah Guatemala. Baldetti sekali lagi disabitkan kesalahan kerana menyeleweng dana awam dan membuat laporan kos projek palsu. Mahkamah menjatuhkan tambahan 8 tahun penjara, melanjutkan tempoh hukuman terhadapnya. Roxana Baldetti telah terlibat dalam amalan rasuah apabila kontrak kerajaan diberikan kepada pihak tertentu yang sanggup membayar sogokan. Beliau dan sekutunya didakwa menerima bayaran sebagai ganjaran atas kontrak-kontrak awam, khususnya dalam sektor kastam. Seterusnya ialah penyelewengan dana awam. Dana kerajaan yang sepatutnya digunakan untuk kepentingan rakyat telah disalahgunakan untuk tujuan peribadi dan politik. Roxana menggunakan dana tersebut untuk kempen politiknya yang merupakan salah guna terhadap wang rakyat. Ketiga ialah salah guna kuasa. Sebagai naib presiden, Baldetti menggunakan kedudukannya untuk mempengaruhi keputusan dan prosedur dalam agensi kerajaan. Kuasa tersebut disalahgunakan untuk melindungi aktiviti haram dan memastikan rakan-rakannya dalam sindiket rasuah tidak dikenakan tindakan undang-undang. Akhir sekali, kronisme dan nepotisme. Kes ini berlaku apabila Baldetti menggunakan kuasanya untuk melantik rakan-rakan yang setia kepadanya ke jawatan penting dalam kerajaan. Mereka ini bersedia untuk bekerja sama dalam kegiatan rasuah sekaligus memudahkan penyelewengan perilaku dalam sistem pentadbiran. Kesimpulannya, penyalahgunaan kuasa dan kedudukan boleh membawa kepada kerosakan dalam sistem kerajaan. Oleh itu, kita semua harus sedar tentang bahaya rasuah dan berusaha menolak. Implikasi rasuah kes Baldetti di Guatemala. Pertama, kes rasuah ini telah mencetuskan ketidakpercayaan rakyat terhadap kerajaan. Rakyat Guatemala berasa sangat marah dan kecewa terhadap institusi kerajaan apabila pendedahan dibuat mengenai penglibatan bekas naib presiden Roxana Baldetti dalam skandal rasuah besar-besaran. Kejadian ini menunjukkan bahawa pemimpin tertinggi negara sendiri menyalahgunakan kuasa dan wang rakyat untuk kepentingan peribadi. Akibatnya, tahap kepercayaan rakyat terhadap kerajaan merosot secara mendadak dan kestabilan politik negara turut tergugat kerana rakyat tidak lagi yakin dengan ketulusan kepimpinan negara. Kedua, rasuah yang berlaku telah membawa kepada ketidakstabilan politik yang serius. Skandal ini telah mencetuskan gelombang protes dan tunjuk perasaan secara besar-besaran di seluruh negara. Rakyat turun ke jalanan untuk menuntut keadilan serta perubahan dalam sistem pemerintahan dan undang-undang. Tekanan dari rakyat ini memaksa kerajaan melakukan perubahan drastik termasuk penangkapan beberapa pegawai tinggi dan pelaksanaan dasar baru dalam usaha membanteras rasuah.
Keadaan ini membuktikan bahawa amalan rasuah boleh menggugat keamanan dan kelangsungan politik sesebuah negara. Ketiga, skandal ini turut menjejaskan imej Guatemala di peringkat antarabangsa. Reputasi negara sebagai sebuah tempat yang selamat untuk pelaburan dan kerjasama antarabangsa telah tercemar. Para pelabur luar mula kehilangan keyakinan terhadap sistem kewangan dan perundangan Guatemala kerana melihat negara tersebut tidak mempunyai integriti dalam pengurusan kerajaan. Selain itu, hubungan diplomatik Guatemala dengan negara lain juga terjejas apabila negara itu dilihat gagal menangani isu rasuah dengan berkesan. Roxana Baldetti, yang merupakan bekas naib presiden Guatemala, telah dijatuhkan hukuman penjara selama 15 tahun dan 6 bulan pada tahun 2018 kerana penglibatannya di dalam kes rasuah besar yang dikenali sebagai La Línea. Kes ini melibatkan rangkaian penipuan yang memanipulasi sistem custom untuk mengelak cukai, menyebabkan kerugian besar kepada negara. Rasuah ini bukan sahaja merugikan kewangan negara, tetapi juga mengugat kepercayaan rakyat terhadap institusi kerajaan. Selain itu, pada tahun 2022, Baldetti juga dijatuhkan hukuman tambahan dalam kes Agua Magica, di mana dia terlibat dalam projek pembersihan air palsu untuk sebuah tasik. Projek tersebut dijalankan secara tidak telus dan melibatkan penyelewengan dana awam. Ia mengakibatkan kerugian negara melebihi 17 juta dolar. Di dalam kes ini, dia dikenakan hukuman penjara lebih 15 tahun. Kedua-dua kes ini mengerlakan tahap rasuah yang serius dalam kalangan pegawai tinggi Guatemala pada zamannya. Tindakan undang-undang terhadap Baldetti menjadi simbol usaha pihak berkuasa dalam memerangi rasuah dan menegakkan keadilan, walaupun melibatkan tokoh yang berprofil tinggi.